Minggu lepas lawatan saya, jadi minggu ni saya nak jawab. Assalamualaikum, selamat datang ke Memelats. Minggu-minggu lepas awak tanya saya. Ya, bukan belats, bukan telats, bukan alats. Aku tahu korang duk troll aku tak habis-habis pasal melats ni. Aku satu dimensi lebih maju daripada korang. Jadi ya, betul kita dah lama tak jumpa. Saya mengaku dan ramailah orang yang tanya, kenapa tak buat-buat melats ni? Kami nak melats, kami nak melats. Ya, saya faham perasaan anda semua, tapi ada penjelasan yang sebenarnya cukup baik yang boleh meruntun hati dan jiwa anda para pendengar jika anda nak meluangkan masa untuk mendengar kenapa, apa sebenarnya sebab melats ni punyalah lambat untuk dihasilkan. Abang ajar, tahun apa yang paling teruk dalam sejarah? Ini soalan yang bagus sebab kita ialah sejak daripada 2020 kita ditimpa dengan satu benda yang kita tak pernah ada imajinasi mungkinnya kita akan mengalaminya, iaitu PKP yang tak habis. Dan memang ramailah yang anggap bahawa 2020 merupakan antara tahun yang paling teruk sekali mungkin dalam sejarah manusia, sebab malapetaka ni yang menimpa kepada berbilion-bilion orang dan merangkumi satu planet lah lebih kurangnya. Tapi dah pasti tahun yang paling teruk ni dia bergantunglah kepada orang. Ada orang yang mungkin tahun paling teruk dia bukanlah tahun wabak ke apa, tapi tahun yang paling teruk bagi dia adalah tahun kucing peliharaan dia mati ke. Ada orang tahun 2020 ni adalah tahun yang paling baik bagi dia sebab waktu orang dilanda dengan wabak, tiba-tiba dia punya keuntungan meningkat berkali-kali ganda, dapat berbilion-bilion dolar. Macam mana kau buat? Kenapa kau gembira di sebalik kesengsaraan orang lain? Tapi itulah rezeki masing-masing kan, ya dok? Tapi kalau nak cakap dari segi sejarahnya, dari segi mungkin kematian, mungkin malapetaka apa yang paling teruk menimpa pada satu tahun sepanjang kalender sejarah peradaban manusia, adalah beberapa calon dia. Tahun yang orang kata sebagai antara yang paling teruk dalam sejarah manusia antaranya seperti 1918, sebab waktu tu dahlah tengah perang dunia, berjuta-juta orang mati. Ditambah pula waktu tengah peperangan tu ada pula Spanish flu, antara flu yang paling teruk dalam sejarah wabak, melanda dan membunuh hampir 50 juta orang. Yelah, dia wabak jugalah, tapi waktu tu hospital, kemudahan perubatan, kemajuan kesihatan dia taklah sebaik macam sekarang, yang sekarang pun tengah bergelut sangat-sangat nak menghadapi wabak ni. Ada yang kata tahun yang paling teruk adalah 1347, sebab ini adalah ketika wabak yang paling menakutkan dalam sejarah, iaitu wabak maut, wabak hitam, bubonic plague. Wabak bubonic melanda manusia termasuklah negara-negara Arab, Mekah dan Madinah. Dan orang yang dapat wabak hitam ni memang sangat-sangat mengerikan. Dia tumbuh boba-boba dekat dia punya badan dia tu, bintik-bintik hitam, macam boba lah. Dan dalam masa 3 hari je insya-Allah dia orang mati. InsyaAllah dia mati. 1/3 populasi Eropah waktu tu terhapus. Lebih kurang 200 juta orang mati disebabkan wabak hitam ni. Tapi tahun yang paling teruk sekali menurut sejarawan, nombor 1 yang paling teruk, kalau ada tahun yang kita boleh pinkan dekat kalender kita, ini tahun yang paling teruk sekali yang pernah dialami oleh manusia, dia adalah tahun 536. Waktu itu dipanggil sebagai zaman gelap, dan tahun 536 ni dipanggil sebagai tahun kegelapan. Sebab apa? Sebab yelah sekarang ni memang teruk lah kalau korang tak boleh nak keluar rumah sangat. Tapi tahun 536 korang keluar rumah tak ada matahari setahun, gelap sepanjang tahun. Sebab waktu tu letupan gunung berapi di Iceland telah menyebarkan debu yang tebal di sepanjang hemisfera utara. Debu tu dia menghalang cahaya matahari selama hampir setahun. Dan bila tak ada cahaya matahari ni, tumbuhan-tumbuhan nak dapat makanan dari mana? Tumbuhan-tumbuhan mati. Haiwan-haiwan ternakan mati, makanan tak ada. Bukan tu je, ada beberapa lagi letupan gunung berapi pada tahun ni yang menyebabkan jatuhnya suhu yang paling teruk
dalam sepanjang rekod 2300 tahun dunia. Dah lah tak ada cahaya matahari, tak ada tumbuhan, tak ada makanan sejuk yang sangat-sangat. Disebabkan situasi ini, ia sangat-sangat kondusif untuk menyebabkan timbulnya satu wabak lagi antara yang paling teruk juga dalam sejarah, iaitu wabak Justinian yang menyebabkan hampir 50 juta kematian. Jadi ya, bagi sejarawan, tahun 536 adalah tahun yang paling teruk sekali. Apa yang akan jadi kepada kita sekiranya para sejarawan menyembunyikan sejarah yang asal dan menggantikan dengan sejarah yang palsu? Okey, ini adalah satu anekdot yang agak menarik lah yang ditulis tentang sejarah. Sejarah ditulis oleh orang-orang yang menang. Jadi korang bayangkanlah kalau ada dua puak dia berperang sesama satu sama lain ke. Puak A ni dia bunuh semua orang dalam puak B. Semua pupus habis puak B ni. Jadi bila puak B ni pupus, diorang akan tulis tak tentang pengalaman diorang akan tulis tak tentang cerita-cerita daripada sisi diorang. Memang tak boleh nak tulis lah, macam ni diorang dah mati kan. Ini bukan cerita isekai apa-apa bang. Tapi puak A yang telah membunuh keseluruhan puak B ni pula, diorang boleh buat cerita tentang kegemilangan diorang, tentang kehebatan diorang mengalahkan puak B ni yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan penindasan. Dan tulisan diorang ni akan selamatlah, yang akan sampai kepada kita. Sebab diorang yang hidup, puak B ni semua dah mati. Jadi itulah sebabnya sejarah ni adalah satu bidang yang penuh dengan tafsiran. Tapi itu sebab dia seronok dan itu sebab dia menarik. Dalam video ajar banyak disebutkan ayat keramat ni. Bukankah bagus belajar sama-sama kat dunia? Ini adalah satu ayat yang disebut oleh Rashid Redha tak silap, ataupun Syed Muhammad Abduh, macam tu lah. Dia bukan isu pasal kita tak boleh belajar sama-sama. Ayat ni merujuk kepada sebenarnya peradaban ataupun kerajaan Islam zaman dulu yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat gah lah di persada dunia. Tapi lepas tu kerajaan Islam, pemerintahan Islam ni dia jatuh, dan segala macam benda-benda yang kerajaan Islam ajarkan kepada dunia, lepas tu tiba-tiba kerajaan Islam jadi macam blur, macam apa benda ni? Padahal diorang sendiri yang mendatangkan ilmu-ilmu ni, dan akhirnya diorang belajar balik ilmu-ilmu tu daripada anak-anak murid yang diorang pernah ajar dulu. Jadi itulah maksudnya anak murid menjadi guru. Maksudnya seorang yang berstatus ilmunya hebat, tiba-tiba entah macam mana hilang habis ilmu dia tu, lepas tu dia kena belajar balik daripada anak-anak murid dia tu. Itulah situasinya sekarang. Tapi insya-Allah dia boleh menjadi guru semula kalau dia mengulangi amalan yang menjadikan mereka hebat satu masa dulu. Kenapa semua nombor kuasa sifar sama dengan 1? Dalam matematik ini satu soalan yang sebenarnya pening lah. Macam apa hal pula? Kuasa ni bila kita membuat pendaraban berulang-ulang lah. Contohnya kita ada 3 kuasa 3, maksudnya 3 didarab dengan dirinya 3 kali. 3 darab 3 darab 3. So dapat 27 lah. Tapi apa-apa nombor pun kalau kita kuasakan dengan kosong, dia akan dapat 1. Macam mana kita nak explain ni? Dia mendarab dengan dirinya kosong kali, dia akan dapat 1. Kan kosong kan? Sebab dia darab dengan diri dia kosong. Okay, sebenarnya ada banyaklah penjelasan kenapa benda pelik ni terjadi. Tapi cara yang paling senang untuk kita faham, kita buat macam dia lah, kita buat jadual ni. Okay, 3 kuasa 3 adalah 3 darab dengan dirinya 3 kali. 3 darab 3 darab 3 sama dengan 27. 3 kuasa 2 adalah 3 darab dengan dirinya 2 kali. 3 darab 3 sama dengan 9. 3 kuasa 1 adalah 3 darab dengan dirinya 1 kali, iaitu 3. Jadi perasan tak sesuatu daripada corak ni? Bila kita kurangkan dia punya kuasa tu, setiap kali kita bahagi dengan 3. So 3 kuasa 2 adalah 3 kuasa 3 bahagi 3. 3 kuasa 1 adalah 3 kuasa 2 bahagi 3. Jadi 3 kuasa kosong adalah 3 kuasa 1 bahagi 3. Dapatlah 1 untuk semua nombor. Kenapa memes diwujudkan dalam dunia ni? Apakah memes yang pertama? Okay, asal dia memes ni dia adalah satu istilah dalam biologi lah. Dia diperkenalkan oleh Richard Dawkins, seorang evolutionary biologist. Dia merujuk kepada satu idea, kepada satu gaya yang dia merebak, dia ditiru oleh orang-orang lain dalam satu budaya macam itulah. Jadi asalnya dia perkataan yang intellectual, yang akademik, memes. Lah tak tahu kenapa orang pergi hijack perkataan meme ni. Dia orang buat benda yang kita tak boleh nak explain. Pencipta asal perkataan memes ni pun tak boleh nak kata apa. Dia pun tak faham apa jadi kepada perkataan yang dia cipta.
kita ni. Salah korang lah. Okay, jadi sekarang kita nak review sikit channel Ajarian yang dah banyak aku hutang. Dan ada satu channel Ajarian bernama Pembaris Besi. Tak tahu kenapa nama dia Pembaris Besi. Kalau korang tak tengok, korang kena libas kot. Jadi channel ni ada menghasilkan beberapa konten-konten pendidikan yang rasanya agak menarik je. Tapi macam biasa, konten-konten pendidikan ni dia agak underrated dan perlukan sokongan anda semua untuk naik. Jadi content creator ni macam tu ya. Dengan korang sokong dia, barulah dia boleh tambah baik konten-konten yang nak dihasilkan. Dia ada inspirasi, dia ada motivasi. Dan content creator jenis apa lagi yang sepatutnya disokong jika tidak content creator pendidikan. Jadilah dia memelat sekali ni. Kalau anda berminat nak dapatkan produk-produk keluaran Ajar, ada majalah, ada buku komik, ada baju, ada topi, anda bolehlah pergi kepada Shopee Ajar. Link disediakan di bawah. Jadi macam tu juga kalau anda menyokong saluran Ajar, anda nak kami teruka banyak lagi idea-idea yang ganas, yang best-best, anda boleh pertimbangkan untuk tekan butang join di bawah yang akan sangat membantu kami. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.